Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari topik baru iaitu 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Dalam topik reka bentuk makanan iaitu bab terakhir dalam RBT tingkatan 2. Teruskan slide seterusnya. Pengenalan. Dalam topik ini diingatkan sekali lagi, kita akan belajar iaitu satu, menjelaskan kepentingan. Kenapa kita kena ikut? Kenapa kita kena ikut dan kenapa kita kena buat sesuatu reka bentuk makanan itu ada limitation dia. Bermaksud di sini kita tidak boleh membuat sesuatu reka bentuk makanan ataupun kita mencipta makanan itu yang baru sesuka hati, tak boleh. Ada sebab-sebabnya kenapa kita kena ikut, kita kena follow apa yang tercatat lah. Yang pertama iaitu kepentingan reka bentuk makanan adalah penting untuk keperluan psikologi dan sosial masyarakat. Kita terikat dekat sini, terikat dengan satu, sosial. Sosial bermaksud interaksi di antara kita yang pelbagai kaum. Itu kebanyakan yang ditekankan di sini, iaitu sensitiviti dengan budaya dan pegangan agama, kepercayaan masing-masing. Dia terikat di situ. Jadi untuk menjelaskan ni dia ada 6. Ingat, untuk menjelaskan reka bentuk makanan ni kena ada 6 perkara yang kita perlu lalui. Kira lah yang pertama iaitu kebebasan memilih. Iaitu kebebasan memilih. Kebebasan memilih ni merujuk kepada pelanggan. Merujuk kepada pelanggan. Kita ada tiga pihak yang kita akan sentuh berkaitan dengan reka bentuk makanan. Antaranya pelanggan itu sendiri, kemudian makanan itu sendiri, dan yang ketiga adalah sosial ataupun budaya. Kita akan perjelaskan satu persatu. Okey, di sini saya dah bantu untuk mengingatkan keyword, iaitu dengan saya highlightkan yang merah. Kita juga boleh buat akronim untuk membantu kita dari segi pemahaman, untuk memudahkan kita hafal berkaitan dengan topik ataupun bab inilah. Okey, yang pertama kebebasan memilih kepada pelanggan, yang kedua iaitu menzahirkan nilai estetika. Ini fokus kepada makanan itu sendiri, reka bentuk yang kita buat untuk makanan itu sendiri. Kemudian melindungi etika sosial, iaitu persekitaran, faktor yang ketiga, dan juga memberikan faedah kepada pengusaha. Ini faktor yang ketiga lah, maksudnya di kalangan orang di sekitar kita. Dan keempat, pembangunan sains dan teknologi moden, iaitu pada pengusaha dan juga ke pelbagai etika budaya. Ini poin yang telah disebutkan dalam teks. Jadi perinciannya kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama kebebasan memilih kepada pelanggan. Okey, ini merujuk kepada perubahan yang lebih baik. Okey, kita tak ambil kira perubahan yang tidak baik lah, kita ambil kira perubahan baik. Perubahan yang baik bermaksud di sini dari segi cita rasa, kemudian gaya hidup dan juga pendapatan income. Okey, apabila kita melalui fasa perubahan mungkin sebelum ni kita tidak berkeperluan ataupun kita punya pendapatan isi rumah mak ayah kita tidaklah berapa baik, tapi sejak 1-2-3 tahun ni alhamdulillah rezeki makin banyak. Bila rezeki banyak duit kita pun makin banyak. Bila duit kita makin banyak, kita akan ubah, kita akan rasa kita nak sesuatu yang baru. Sebagai contoh macam perubahan dari segi cita rasa. Cita rasa ni kita punya tekak lah, senang kita nak faham, kita punya tekak ni nak rasa benda yang baru. Contoh benda-benda yang agak viral kita nak rasa. So perubahan tu, perubahan cita rasa tu menyebabkan kita memilih reka bentuk makanan tu. Faham? Maksudnya contohnya nasi lemak. Nasi lemak kalau kita nak buat nasi lemak ikan keli contoh. Alright. Itu perubahan cita rasa. Kita mampu nak belinya tak ada masalah. Jadi kita nak ubah cita rasa kita. Daripada
daripada biasa nasi lemak biasa kepada nasi lemak ikan keli, contoh. Okey, perubahan gaya hidup pula fokus kepada sama jugalah, dia bergantung kepada pendapatan income. Okey, masa contoh kalau dulu kita nak makan burger, kita beli burger dekat stall P kan, betul. Tetapi kali ni kita beli burger dekat McD contoh. Itu dimasukkan gaya hidup. Kita dah berubah. Kita dah ubah gaya hidup. Jadi benda-benda ni adalah peluang untuk kita mencipta makanan yang baru. Itu maksud reka bentuk makanan. Punca untuk kita buat reka bentuk makanan yang baru adalah daripada gaya hidup. So kesannya pelbagai evolusi kreatif. Maksudnya banyak benda yang akan berubah, yang akan tercipta, makanan yang dicipta, desain yang dicipta. Kemudian aliran trend semasa. Maksud kita sentiasa mengupdate keperluan ataupun test masyarakat yang terkini. Kadang-kadang macam pisang cheese lah contohnya. Padahal pisang ni tak cheese je, tapi sebabkan kita nak ikut trend semasa, menyebabkan banyak reka bentuk makanan yang baru. Banyak yang baru, sentiasa update makanan yang update. Okey, saya bagi contoh kat sini popcorn lah. Okey, popcorn dah lama dah daripada lama dulu. Tapi kenapa masih lagi mendapat perhatian? Okey, sebab dia ada evolusi dia. Dia ada perubahan dia dengan flavor, penambahan flavor. Kadang kita perubahan tu hanya based on flavor, tambahan sahaja. Tapi itulah yang dikatakan sebagai evolusi dalam makanan. Okey. So seterusnya menzahirkan nilai estetika. Nilai estetika sebenarnya saya tunjuk tadi, dia berfokuskan kepada makanan itu sendiri. Okey. So nilai tambah kepada makanan. So maksudnya ada flavor yang baru, ada inovasi yang baru terhadap makanan tersebut. Kemudian menjadikan produk yang lebih unik. Unik ni macam sangat rare lah. Benda ni sangat rare dan ianya menjadi tarikan. Bila rare ni jadi tarikan. Okay. So macam eksklusif lah, produk itu jadi eksklusif dan tidak sama dengan produk-produk yang ada sebelum-sebelum ni. Okey, kemudian berpotensi tinggi untuk dipasarkan. Kesannya berpotensi tinggi dipasarkan, maksudnya kita boleh jual lebih banyak lagi dan juga menjadikan produk itu berkualiti tinggi. Dia ada level dia. Dan saya tunjuk kenapa gambar farm fresh ni. Tengok. Okey, dia ada standard dia. Walaupun harga dia agak mahal, tapi dia ada standard dia. Dan orang akan cari. Sebab apa? Sebab dia adalah punya nilai, satu nilai. Dia taklah macam susu kotak biasa. Dia tak adalah macam susu yang kita beli RM1 lebih macam tu. Okey, dia ada nilai dia. Dia ada nilai, sesuatu nilai yang unik, yang boleh menarik minat kepada pelanggan. Okey, seterusnya melindungi etika sosial ini merujuk kepada sensitivity. Okey, sebutnya makanan, etika sosial, etika budaya yang merujuk kepada sensitivity, iaitu kaum dan agama. Okey, kita nak elaklah benda lah macam ni. Kita kena, maksudnya apabila kita cipta satu makanan, kita perlu mengambil kira faktor-faktor benda. Contohnya untuk agama Indian, okey, dia tak makan daging lembu. So kita tak boleh lah, kalau kita punya produk nak pasarkan ke seluruh rakyat Malaysia, kita kena ambil kira faktor ni. Okey, ada di kalangan dia orang pun vegetarian contoh. So produk kita tak boleh lah masukkan makanan yang berkaitan dengan daging. Sebab ada golongan ataupun ada market potential kita adalah di kalangan orang vegetarian contoh. So benda-benda ni kita kena elak, kena cakna supaya keluar. Umat Islam sendirilah contoh kita tak boleh ada makanan tu ada babi, tak ada unsur-unsur babi atau arak dan sebagainya. So contohlah isu berkaitan dengan coklat ni lah. Ni sebenarnya coklat ni yang berlaku isu tu bukan di Malaysia tapi di luar negara. Alright. So seterusnya iaitu memberikan faedah kepada pengusaha. Ni fokus kepada kita lah sebagai pengusaha, iaitu apabila berlaku keperluan dan kehendak, maksudnya ada permintaan, orang nak makan benda baru, orang nak makan benda yang menarik, lain daripada biasa. Jadi dari situ akan ada permintaan. So pengguna akan sentiasa berubah. So minat dia akan masih berubah. Jadi adalah peluang. Contohnya kalau buat milah ayam, dulu ayam biasa saja. Kita ada ayam gunting, ada evolusi ini akan memberi peluang kepada pengusaha untuk menjana pendapatan yang lebih banyak. Itu maksud dia. Okey, dengan produk yang baru. Okey, faham Okey, seterusnya pembangunan ni fokus kepada peralatan kepada pengusaha.
Okey, bila permintaan ramai, kita nak produk kita keluar dengan cepat dan memenuhi permintaan. Tak adalah orang nak beli, tak ada, tak cukup duit lah, tak cukup. So tak nak macam tu. So kita kena berubah dengan cepat lah. So bila kita nak perbanyakkan produk makanan kita nak cepatkan dia dan kita nak keluaran dia lebih pantas, kita perlu mencipta mesin. Okey, kita perlu mencipta mesin. Dan mesin-mesin ini akan tercipta hasil daripada masalah tadilah. So dia akan membantu memodernkan kita punya perniagaan. Okey, secara tak langsung pengeluaran kita akan dapat meningkat. Kita punya pendapatan akan meningkat, kita punya permintaan akan meningkat, kita punya produk akan meningkat, semua akan meningkat disebabkan ada bantuan daripada mesin-mesin. Ini termasuk di dalam revolusi 4.0 dan juga permintaan kepada produk itu sendirilah. Okey, so penciptaan ini membantu kita sebenarnya. So maksudnya jangan ambil mudah. Okey, jangan ambil mudah. Kita tahu produk kita contoh dah viral nanti, tolong terus cepat fikir macam mana kita nak naikkan kita punya production. Macam mana kita nak naikkan kita punya hasil pengeluaran kita. Tu tak nak kita akan libatkan sains dan teknologi lah. So ini adalah penyumbang utama lah, antara penyumbang utama untuk memastikan produk kita terus relevan di pasaran. Okey, dan yang terakhir iaitu pelbagaian etika budaya. Tadi pelbagai etika sosial ini kepada budaya. Budaya merujuk tempatan lah. Dia bergantung kepada tempat lah. Contohnya kalau dekat Korea lain, okey, kalau dekat China lain, okey, kalau dekat US lain, kalau dekat Malaysia lain. So ini benda-benda yang kita kena ambil tahu lah. Okey. Selain daripada itu, merujuk juga makanan tradisional masing-masing. Okey, maksudnya di sini kita tahu, okey, kita ada makanan tradisional masing-masing. Contohnya kalau ada gambar ni macam sate lah. Orang Melayu ada buat sate. Okay, tapi kalau orang Cina contoh nak keluarkan sate, dia tak boleh keluarkan sate tak halal. Dia kena keluarkan sate yang halal juga. Walaupun tulisan Cina kat sini. Okay, adakah sate ini halal tetapi telah ada logo halal. So maksudnya kita confirm lah bahawa yang sate ini adalah sate yang halal. Jangan kita inilah sebab benda ni dah di-mentionkan di sini. Okay. So makanan tradisional maksud macam mana kita nak terapkan. Kita nak terapkan budaya dan juga sensitivity di dalam produk kita. Okay, ini macam satu lagi isu yang agak menarik juga. Kaitan dengan sushi. Sushi ni adalah sushi Empire Sushi yang ditarik balik lesen halalnya. Okay. Saya ada kawan juga daripada yang buat sushi ni. Dia kata untuk membuat sushi salah satu bahan dia adalah dia kena menggunakan sake. Sake ni apa? Sake ni adalah satu cecair. Dia macam seolah-olah arak lah. Arak. Okay, kenapa digunakan untuk sushi? Kita pastikan sushi itu berfungsi dengan baik lah. Boleh dimakan dan juga rasanya akan sedap. Guna sake sushi. Tu ada sake sushi kan. Tengok. That's why sushi ni kena hati-hati sikit. Adakah dia halal ke tak? Right. Kita akan ada mindset tau. Okay. Kalau nak tahu halal, kedai tu mesti ada orang pakai tudung. Kedai orang tu mesti ada orang Islam. Tak. Itu salah. Anggapan yang salah. Okay. Tak semestinya kalau ada orang Islam di dalam tu yang jual tu, itu halal terus. Tak. Kena ingat, kita sebagai pengguna kita kena tahu halal dia ada logo halal dia. Okay? Logo halal Malaysia. Halal Malaysia bukan halal negara lain, halal Malaysia. So wajib bagi setiap premis tu memaparkan logo halal. Saya sendiri kalau saya pergi shopping mall, kalau saya tengok nak makan, saya pergi dekat depan shop lot tu, kedai makan tu, once kalau dia ada halal saya masuk. Once kalau tak ada halal, saya tak akan masuk. Walaupun peniaga tu ada orang Islam. Sebab itulah kita kena sensitif dengan tu. Sebab apa? Sebab itulah keperluan kita lah sebagai orang Islam untuk menjaga kaitan dengan isu halal ni. Sebab once kalau kita rasa kita langgar je, itulah sebab salah satu tanda mengapa kita belajar tak masuk-masuk. Sebab kita makan benda haram. So jadi okay. So saya harap ini pengenalan yang cukup baik untuk kamu ketahui kenapa kita kena ceburkan diri dalam reka bentuk makanan. Okey, makanan adalah salah satu keperluan yang sangat penting. Kita nak umat Islam kita sendiri yang mengawal makanan, yang mengawal